Lonjakan pendatang tanpa izin ke Sabah merupakan satu isu yang membimbangkan negara sejak 70-an. Populasi warga asing ini meningkat naik dengan kadar yang cepat dan tidak seimbang. Pada tahun 2010, banci kebangsaan menunjukkan peratusan bukan warga negara adalah 27.7% untuk populasi negeri Sabah. Sementara itu, populasi Sabah meningkat sebanyak 301% berbanding 106% berbanding Sarawak di antara tahun 1970 hingga 2000. Dr. Mahathir Mohamad pernah dituduh memberi IC biru kepada warga Filipina Selatan yang memasuki negara ini secara haram di bawah projek IC ketika dia memimpin kerajaan BN sebelumnya. Walaupun Suruhanjaya Siasatan Diraja yang ditubuhkan pada tahun 2012 untuk menyiasat isu ini tidak menunjukkan kewujudan projek IC secara mutlak, ia menggariskan 3 kategori utama pendatang tanpa izin di negeri ini termasuk penduduk asli yang tinggal di seluruh sempadan Filipina Selatan, Sabah dan Indonesia yang merantau akibat hubungan keluarga, budaya dan tradisi. Pelarian yang memasuki Malaysia pada tahun 70-an berikutan pemberontakan selatan Filipina berjumlah kira-kira 70,000 orang mengikut rekod kerajaan pada tahun 80-an. Pendatang tanpa izin Filipina dan Indonesia yang memasuki Malaysia mencari kehidupan yang lebih baik. Antara 3 kategori ini, pelarian adalah satu-satunya yang dibenarkan secara sah di Malaysia. Malaysia juga meminda akta pasport pada tahun 1972 untuk mengiktiraf status pelarian mereka melalui terbitan dokumen 1mm13. Sesiapa yang memegang dokumen ini secara sah boleh tinggal dan bekerja di Sabah. Walau bagaimanapun, laporan RCI Sabah juga menyimpulkan terdapatnya gejala rasuah dan kelemahan peraturan sukar untuk membezakan antara keturunan sebenar pelarian dan pendatang asing di Sabah. Penduduk tiada kerakyatan ini tidak diberikan akses perundangan seperti pendidikan dan kebajikan masyarakat atau peluang untuk bekerja, berkahwin atau mempunyai anak secara sah. Kewujudan mereka sering terlepas pandang. Perjalanan 30 minit menaiki bot dari Sandakan, wartawan kami ke Pulau Berhala. Di antara penduduk 2,000 lebih di pulau ini, lebih daripada separuh mereka tidak mempunyai kerakyatan. Penduduk Pulau Berhala kebanyakannya adalah keturunan Bajau Muslim yang dikatakan melarikan diri dari selatan Filipina yang pernah dilanda perang untuk mendapatkan perlindungan di perairan Sabah pada tahun 70-an. Orang Bajau tidak dilahirkan di sini, tapi dilahirkan di Filipina dan mencari kehidupan di Sabah. Orang Bajau adalah nomad laut. Penduduknya terangkum di seluruh perairan Laut Sulu yang terletak di antara Sabah, Filipina dan Indonesia. Nenek moyang mereka dikatakan tidak mempunyai pengetahuan dalam hal persempadanan negara, apalagi menyentuh tentang kewarganegaraan dan kerakyatan. Setengah penduduk Pulau Bajau telah mendapat permit penduduk melalui perkahwinan dan setengahnya mendapat kad 1mm13 khas yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen. Ada juga yang memegang dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Asli Sempurna yang dikenali kepada penduduk pulau sebagai lepa-lepa. Bagi mereka yang hanya mempunyai lepa-lepa, mereka tidak mempunyai hak keistimewaan untuk perubatan dan pendidikan percuma serta bekerja secara sah. Sekarang aku anukan lepa-lepa lah, ambil lepa-lepa. Orang kampung ini memang menderita dari dulu. Karena itu rekomen kadang-kadang yang lain-lain ini orang lama di sini tidak ada. Kami mau minta tolong sama kerajaan dibuat ini orang-orang lama di Pulau Berhala. Pasal ini kan nanti besar juga ini budak-budak yang kecil ini tidak dapat cari makan. Tak boleh belajar kan? Dia tak boleh belajar pergi sekolah karena tidak ada dia punya dokumen. Dokumen maksudnya apa? Itu kata tangan lah. Oh, kata tangan. Oh, rekod. Iya. Tidak ada macam surat beranak. Okey. Tidak ada IC, pasport pun yang lama itu hilang, yang lain-lain. Yang lain-lain ini lepa-lepa. Mereka sudah tak ada jalan lain. Tiada jalan lain. Memang itu saja. Memang di sini berkumpul saja di Pulau Berhala, nelayan saja. Nah, dia tidak pergi bandar,
Memang di sini saja. Itulah macam ada jual-jual kopi, beras untuk orang inilah. Oh, yang luar itu. Macam ada jual beras, kopi, gula apa semua. Ada orang di sinilah. Oh. Tidak pergi bandar. Saya punya keluarga di sana di sini sudah semua. Itu saya punya di sini. Itu anak cucu mati di sinilah. Bukan hanya saya punya cucu. Di sini banyak tidak ada surat beranak. Lain-lain pun orang tua di sini tidak ada, dia punya ketadangan di komen tidak bagus. Itulah takut pergi bandar. Hanya kuliling di Pulau Valhalla ini cari ikan. So tak boleh masuk. Tak boleh masuk pergi sandakan, kirim saja sama orang ada dia punya ketadangan. Kasihan Pulau Valhalla ini. Menangkap ikan adalah sumber kehidupan utama bagi kebanyakan penduduk pulau ini. Pada masa ini terdapat kem tentera di pulau yang membekalkan penduduk dengan ubat asas dan menyediakan asas pendidikan 3M iaitu mengajar, membaca, menulis dan matematik kepada anak-anak yang tidak boleh ke sekolah. Walau bagaimanapun, pendidikan mereka hanya sampai ke tahap darjah 3. Menurut Konvensyen 1954 yang berkaitan dengan status orang tanpa warga, ditakra seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan oleh mana-mana negeri di bawah penguatkuasaan undang-undangnya. Di Malaysia, orang tanpa warga ini boleh dikategorikan mereka yang tidak mempunyai kad pengenalan, kelahiran tanpa perkahwinan sah, pengambilan anak angkat haram atau tidak diperakui, pelarian dari negara jiran dan banyak lagi. Apakah perbezaan antara warga negara Malaysia dan orang tanpa warga negara yang tinggal di Malaysia? Hak yang dinikmati oleh warga negara Malaysia termasuk 11 tahun pendidikan formal percuma di sekolah awam, perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan dan hak untuk mengundi dalam pilihan raya yang dilindungi oleh perlembagaan. One Moment for Them adalah sebuah NGO yang memberi bantuan kepada orang-orang tanpa warga ini yang berpusat di Sampurna, Sabah. Fatia Syuib, pengasas One Moment for Them, menegaskan bahawa prosedur yang tidak telus telah menyebabkan penangguhan yang lama untuk seorang pemohon. So antara pelajar kami, dia try apply daripada umur 13 tahun. So dia appeal untuk artikel 135E, iaitu silap saya. Dia hanya dapat selepas hampir 10 tahun. Ada yang 15 years, 20 years, ada yang mana berkuasa. So diorang give up lah. So diorang tak keluar daripada kawasan Sempurna itu sendiri. Masalah orang tanpa warga ini telah menjangkau generasi kedua, malah ada yang mencapai generasi ketiga. Bagaimanakah masalah ini dapat diselesaikan? They have no idea, practically nothing at all, right? And also because they think that giving rights to these people who are not Malaysians, the right to work and live in Malaysia, seeking protection, living in Malaysia, would be, would allow these people to take away our jobs, to compete with us, and then not just in terms of employment opportunities, but also other public resources like schools, hospital beds, public transport, and all these things. So I don't think Malaysians are ready for it. So the current government, which was the previous opposition, and some of their members were actually spreading those rumors and all that, they need to take the moral responsibility by apologizing to the public. Yes, indeed, some of the members had been irresponsible in spreading fears through all these rumors and all that. So we apologize and we want to start things afresh. We want to rebuild the confidence with the people, and then we will ensure that there will be a clear and transparent and just process of handling the issues from now on. Isu orang tanpa kerakyatan ini sangat sukar. Di satu pihak, rakyat Malaysia lebih bersedia untuk menolak pendatang yang tidak berdokumen. Sebaliknya, kerajaan juga bimbang bahawa apabila perkara ini ditetapkan, kita hanya akan melihat kemasukan lebih ramai pelarian atau orang tanpa kerakyatan. Antara lain juga isu pendidikan yang memerlukan campur tangan kerajaan. Setelah Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, berbagai usaha telah dipenuhi melalui janji-janji manifestonya. Kerajaan mengumumkan mulai Januari 2019, kanak-kanak tanpa kerakyatan dibenarkan menghadiri sekolah-sekolah awam, namun dengan syarat-syarat termasuk salah satu ibu bapa mestilah warga negara Malaysia ataupun mastautin tetap.
Statistik bagi Februari 2019 dari Kementerian Pendidikan menunjukkan sejak peraturan berkuat kuasa pada Januari 2019, terdapat kira-kira 2,635 kanak-kanak tanpa kerakyatan diterima masuk ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Majoriti mereka dari Sabah dengan jumlah seramai 1,961 orang. Pendidikan untuk kanak-kanak tanpa kerakyatan adalah salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia dan menangani masalah kewarganegaraan. Hakikatnya, isu kewarganegaraan sangat rumit dan memerlukan koordinasi berbagai pihak, termasuk kerajaan, agensi kerajaan, NGO, termasuk hubungan internasional serta perhatian dari berbagai pihak.